A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang dikasihi Tuan Imam, pengurusi serta ahli Tuan Kasih Masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ni saya dapat mengisi ruang yang sepatutnya Ustaz Zul juga nama. Jadi insya-Allah saya isikan setakat mana yang mampu. Dan sepatutnya hari saya hari Khamis ni. Jadi insya-Allah malam ni saya akan sambung lagi perkongsian kita berkaitan dengan surah Al-Ma'arij. Pada pertemuan 2 bulan yang lepas. Bulan lepas saya tak ada kerana diganti dengan program solat hajat sekolah menengah untuk pelajar-pelajar SPM. Jadi insya-Allah malam ni serba sedikit kita akan berkongsi berkaitan dengan kandungan, penerangan dan pengajaran daripada surah Al-Ma'arij. Ia dipetik daripada tafsir Ibnu Katsir. Pada pertemuan lalu saya menyentuh berkaitan daripada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-7. Sa'ala sa'ilun bi'azabi waqi', sehinggalah ayat wa narahu qariba. Saya ringkas pada pertemuan lalu kita menyentuh ayat ini, menyentuh tentang bagaimana sikap orang-orang kafir, orang-orang yang menentang agama Islam, orang-orang munafik. Mereka ini bertanya dengan tujuan mengejek Rasulullah SAW dan mencabar Rasulullah SAW supaya didatangkan azab kepada mereka. Sama seperti umat-umat yang terdahulu, bila Rasul datang kepada mereka, mereka akan mempersendakan, mereka akan mencabar Rasul-Rasul tersebut supaya didatangkan azab. Begitulah orang kata adatnya macam tu dah agaknya, ketetapannya begitulah. Sebab itu dalam surah Al-Hijr disebut wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Disebut dalam surah itu, iaitu dan tiadalah seorang rasul pun yang datang kepada mereka melainkan mereka mempersenda dan mengejek-ngejek. Semua rasul macam tu, bukan Nabi Muhammad saja, semua rasul. Malah lebih keterlaluan, para rasul ini dizalimi secara fizikal, malah ada yang dibunuh tu. Kalau kita baca dalam surah Yasin, ada kisah Habib An-Najjar yang dipijak perut dia sehingga terkeluar isi tali perut dia daripada dubur dia. Kerana apa? Dialah satu-satu pengikut yang mengikut Rasul yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala ramai 3 orang. Satu tempat Rasul, Allah hantar 3 orang Rasul. Pengikut dia seorang lah. Itu pun mati kena pijak ramai-ramai sehingga terkeluar isi perut dia daripada dubur dia. Tuan-tuan lihat dalam surah Yasin ada, diterangkan kisah itu. Begitulah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Mereka mengejek-ngejek, malah mencabar supaya didatangkan azab. Diceritakan juga di dalam ayat yang telah kita bacakan, iaitu bagaimana bandingan Allah tentang lamanya tempoh kita berada di padang mahsyar. Ada yang kata 1000 tahun, ada yang kata macam-macam pandangan.
Tetapi dalam ayat ini kita dah baca yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah, iaitu satu hari yang kadarnya seperti 50,000 tahun. Dirasakan seperti 50,000 tahun. Tetapi tidak semua orang merasa begitu. Yang merasai lamanya berada di padang mahsyar sehingga rasa macam 50,000 tahun ini hanyalah bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang agama Allah, orang-orang munafik. Mereka ini akan rasa lama. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah, telah disebutkan pada pertemuan lalu, mereka ini rasanya seperti solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat, itulah tempoh yang dirasai lamanya oleh orang yang beriman di padang mahsyar. Sembahyang 2 rakaat, berapa minit dalam bayar lama 5 minit itulah keadaannya. Oleh kerana terlalu banyak ejekan, terlalu banyak kecaman dan sebagainya pada Rasulullah SAW, maka Allah sebut, Allah pesan pada Nabi, hasbir sabran jamila, ayat yang kelima. Nabi pesan pada Rasul supaya bersabarlah, hasbir, maka bersabarlah dengan sabar yang baik. Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida. Kerana apa mereka mengejek-ngejek itu? Kerana mereka merasakan, mereka melihat apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad berkaitan dengan hari akhirat itu ba'ida. Ba'ida ni maksudnya jauh lagi. Ataupun dengan maksud apa? Tidak akan berlaku. Nabi Muhammad ni sengaja mereka reka cerita bagi pandangan mereka. Sedangkan Allah kata wa narahu qariba, sedangkan kami melihat azab itu adalah dekat. Kiamat itu dekat. Dekat pada perkiraan Allah ni kita tak tahulah. Tetapi Allah sebut wa narahu qariba, kami melihat sedangkan kami memandangnya dekat. Maksudnya dia pasti terjadi. Ada ulama mufassirin mengatakan wa narahu qariba itu maksudnya ialah kiamat itu dalam bentuk kematian. Sebab itu kematian ni disebut kiamat kecil. Jadi kiamat kecil tu dia boleh datang bila-bila masa. Kita tak tahu, sebab itulah Allah kata wa narahu qariba. Itu pertemuan yang lalu kita dah sebut tentang perkara itu. Jadi pada malam ini saya sambung lagi ayat yang ke-7. Sehingga kalau sempatlah sehingga ke ayat 18. Ayat yang ke-8 sehingga 18. Yauma takunus samaa'u kalmuh wa takunul jibalu kal'ih wa la yus'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yahtadi min azabi yawma idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'tih wa man fil ardi jami'an summa yunjih wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an summa yunjih kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Pada hari ketika langit menjadi seperti lelehan perak, wa takunul jibalu kal'ih, dan gunung ganang seperti menjadi bulu yang berterbangan. Ayat yang saya baca tadi, dia ada sentuh beberapa perkara. Okey, dia ada sentuh yang pertama tentang kejadian dunia ketika itu. Ketika kiamat ni macam mana Allah ceritakan. Banyak ayat-ayat lain. Tetapi dalam kita fokus pada surah Al-Ma'arij ni, Allah ceritakan tentang bagaimana keadaan langit, bagaimana keadaan bumi ketika itu, gunung ganang. Begitu juga Allah ceritakan di dalam ayat ini berkaitan dengan keadaan manusia. Keadaan manusia pada hari kiamat, saat nak berlaku kiamat ataupun ketika
berada di padang mahsyar itu bagaimana? Keadaan manusia sama ada dia dengan rakan dia, anak beranak, begitu juga dengan keadaan orang kafir. Allah ceritakan dengan jelas dan detail. Dan seterusnya Allah menceritakan juga berkaitan dengan sifat-sifat api neraka di dalam ayat ini. Ayat 8 sehingga 18. Allah menyebut pada hari yauma takunus samaa'u kalmuh, pada hari ketika langit menjadi lelehan perak. Langit yang kita pandang setiap hari, kita tengok di pantai dan sebagainya begitu cantik, bila sampai saja masa dia akan meleleh. Dan lelehan dia itu di dalam ayat ini seperti lelehan perak, cair. Kita tak tahu, tak tergambar di fikiran kita macam mana. Kadang-kadang dalam ayat lain Allah sebut langit ni dia pecah seperti merah, meleleh seperti warna bunga mawar merah. Seperti dalam surah Ar-Rahman, fa idzan saqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Allah menceritakan ketika berlakunya kiamat itu, langit ni dia pecah, meleleh, warna dia merah seperti leleh warna bunga ros yang warna merah. Dalam ayat ini apa? Seperti lelehan perak pula. Bermakna apa? Pelbagai kejadian yang berlaku pada hari kiamat, bukan saja lelehan perak, mungkin ada yang melihat seperti lelehan warna merah, seperti warna bunga mawar, bunga ros. Jadi pelbagai kejadian yang berlaku yang kita tak tergambar. Mungkin tempat kita ni macam lelehan perak, mungkin tempat lain juga macam warna merah. Dia boleh berlaku bagai-bagai. Benda perkara gaib kita tak tahu. Tetapi Allah ceritakan pelbagai keadaannya, bentuk langit ketika itu. Tak terbayang kita macam mana. Langit yang kita pandang cantik, kadang-kadang biru kan, awan penuh, tiba-tiba pecah, meleleh. Tak tahulah macam mana. Kemudian Allah kata apa? Keadaan muka bumi ketika itu, dunia ketika itu macam mana? Wa takunul jibalu kal'ih. Dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang berterbangan. Bukit bukau gunung ganang yang kita tengok begitu teguh, begitu besar hari ini, ada yang cantik kan, diseliputi awan, diseliputi salji. Pada hari kiamat hancur berterbangan. Berterbangan seperti bulu-bulu. Ada juga mufassirin mengatakan ketika hancur itu dia berterbangan dengan pelbagai warna. Dia bukan setakat kata hancur macam debu, warna debu tidak, tetapi hancur berdebu seperti bulu dengan pelbagai warna. Wallahu a'lam. Tak gambar macam mana. Sebab itu tidak hairan pada hari ini memang ada gunung ganang di Mexico. Kan gunung Pelangi kan. Saya tak ingat di Mexico. Dia bukit dia tu dia nampak macam warna pelangi. Jadi satu pusat pelancongan. Jadi kita tak pelik lah kalau ada mufassirin yang mengatakan hancurnya gunung ganang ketika itu berterbangan seperti bulu dan dia berwarna-warni. Wallahu a'lam macam mana. Tetapi hancur, tetap hancur. Gunung ganang yang menjadi pasak bumi ketika ini, dia akan hancur. Kalaulah gunung ganang tu boleh hancur, apatah lagi manusia, apatah lagi bangunan-bangunan lain. Tak terbayang kita macam mana. Orang kafir percaya tak ni? Setengahnya percaya, setengahnya tak percaya. Buktinya apa? Vladimir Putin waktu dia nak menyerang Ukraina, dia sebut apa? Kiamat urusan Tuhan.
Maknanya dia percaya juga. Macam mana bentuk kepercayaan dia, wallahu a'lam. Tetapi dia kata kalau NATO nak kiamat, itu urusan saya. Maksudnya kalau NATO nak ajak perang, nak hancurkan dunia, nak perang dunia, itu urusan dia. Maknanya apa? Kita tak tahulah apa maksud dia sebenar. Tetapi kata-kata dia tu, kiamat urusan Tuhan. Macam mana fahaman dia tentang Tuhan tu, Allah a'lam. Kan? Bencana-bencana ni, setengah orang yang bukan Islam dia percaya. Dulu pernah berlaku runtuhan tanah runtuh di Genting Highland. Orang tanya mendiang Gohtong, Lim Gohtong. Orang tanya dia macam mana ni? Apa punca dia? Dia kata apa jawapannya? Dia kata ini Tuhan Allah punya kerja. Itu jawapan dia. Bermakna apa? Rububiyah di dalam hatinya ada, tetapi dia tetap tidak beriman. Sebab itu dalam satu konsep tauhid, iman rububiyah, tauhid rububiyah itu tidak diterima lagi sebagai orang itu telah beriman kepada Allah. Sehinggalah dia tidak menjadikan Allah sebagai sembahannya. Begitu. Wala yus'alu hamimun hamima. Dan tidak ada seorang teman akrab pun yang menanya temannya. Yubassarunahum. Ketika itu, pada ketika berlakunya kiamat itu, ketika kita berada di mahsyar, kita akan kenal kawan kita. Kita akan jumpa kawan kita. Sebab itu dalam tafsir ini, sesama sahabat tidak saling menanyakan khabar masing-masing, padahal mereka saling melihat dalam keadaan yang terburuk. Hal ini kerana masing-masing disibukkan oleh keadaannya sendiri. Kita akan jumpa. Saya mungkin jumpa Tuan Haji Zarhan kat Padang Mahsyar. Kenal dia. Nampak dia. Mungkin nampak Tok Imam. Kita kenal kat dunia dulu. Kita pernah berkawan dan sebagainya. Kita nampak sahabat-sahabat kita. Dia baik dengan kita. Tetapi di Padang Mahsyar, kita hanya pandang saja. Pandang dengan pandangan kosong. Sebab masing-masing kita memikirkan pada diri kita sendiri. Begitu keadaan manusia. Nampak, kenal, tapi tak boleh buat apa. Kan? Dan kita nampak itu bukan saja kita kenal dia, kita nampak mereka itu dalam keadaan mungkin yang terseksa. Kan kita dengar macam-macam. Orang di Padang Mahsyar ini ada yang berjalan dengan muka. Ada yang bangkit dalam keadaan seperti yatahabbatu syaitan, dirasuk oleh syaitan. Ada yang bangkit dalam keadaan mereka ni orang kata ditenggelami oleh peluh sendiri. Ada yang setakat buku lali, ada yang setakat lutut, sehingga ada yang sampai dekat paras pinggang. Kita nampak sahabat kita begitu, tapi kita tak boleh buat apa. Itu dengan sahabat. Macam mana pula dengan anak? Yawaddul mujrimu law yahtadi min azabi yawma izin bibani. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhih, dan istrinya dan saudara-saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wih, dan kaum familinya, kaum keluarganya yang melindunginya ketika di dunia. Wa man fil ardi jami'a summa yunjih, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Ini keadaan orang kafir. Orang kafir, orang yang menentang agama Allah, menentang Rasul, pada hari kiamat, kalau boleh,
Mungkin di atas dunia dulu dia orang kaya. Dia biasa apa-apa hal guna duit semua boleh dapat. Mungkin orang menghormati dia. Mungkin orang menyanjung dia. Dan apa yang dia nak mesti dapat. Okey? Anak-anak dia dipelihara dan dijaga dan dibela. Apa saja dia akan gunakan kekuatan keuangan dia dan sebagainya, dia akan gunakan. Tetapi pada hari akhirat itulah perangai dia. Dia bawa perangai dunia dia sampailah di padang mahsyar. Apa yang dia bawa? Orang-orang yang berdosa ni, kalau boleh, dia nak jadikan anak dia, isteri dia, sahabat-sahabat dia, orang yang menyanjung dia, kalau boleh, biarlah Allah hukum mereka ini, jangan dia kena. Dijadikan tebusan. Dijadikan orang-orang mereka yang dia sayang dan sebagainya ini, ambillah ya Allah, jadikan mereka ini sebagai ganti dosa dia. Begitulah lebih kurang. Itu perangai orang kafir. Kalau dulu dekat atas dunia ni anak tak boleh sentuh. Sentuh sikit, serang selalu. Tapi di akhirat, anak itu dia akan jadi tebusan. Isteri dia bukan main sayang, tapi pada hari akhirat, dia akan jadikan tebusan dengan harapan. Biarlah Allah hukum mereka ini sebagai ganti pada diri dia, supaya dia tak dihukum. Ini perangai orang berdosa dan perangai orang kafir pada hari kiamat kelak. Jadi apa Allah kata pada mereka? Kalla innaha lazah. Kalla ni, kalau ada bahasa Inggeris dia kata no way. Maksudnya apa? Tidak sekali-kali. Sekali-kali tidak dapat. Sekali-kali tidak dapat. Allah kata tak mungkin. Tak boleh. Kita buat dosa, kamu buat dosa, kamu sendirilah yang akan tanggung dosa itu. Okay? Tak boleh nak buat tebusan. Kalaulah boleh buat tebusan, maka beruntunglah orang-orang yang bilioner dalam dunia ni. Kalau boleh orang kafir ni dia nak ambil apa saja yang dia ada di dunia ni, jadikan tebusan. Kalau boleh macam tu, beruntunglah mereka. Kan? Beruntunglah mereka. Tapi Allah kata, kalla, sekali-kali tidak. Kita buat, kita tanggung. Kan? Sebab itu kita kena berhati-hati. Jangan sampai kekayaan yang kita ada itu merosakkan kita. Sebab dia tidak akan membawa sebarang manfaat ketika berlakunya hari kiamat. Ketika kita di padang mahsyar, amalan kita lah yang akan kita bawa. Orang lain tak boleh tanggung. Orang lain tak boleh bantu. Dan kita pun mungkin sama ada tak ada rasa nak bantu. Sebab apa? Masing-masing memikirkan tentang diri sendiri. Wallahu alam lah, tak tahulah macam mana, nak bayang tak boleh. Cuma Allah dah sebut, hebat macam mana pun kita atas dunia ini, maka dia tidak akan membantu kita. Yang hanya membantu kita ialah amalan kita, ketakwaan kita, serta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa dah kan ustaz-ustaz sebut, kita masuk syurga ini bukan kerana amalan kita semata-mata, tetapi kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat itu apa? Rahmat itu adalah belas kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita dalam doa kita sebanyak-banyak boleh kita sentiasa mohon rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kepada Allah supaya kita diberi syafaat daripada Nabi melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ni, salah satu cara kita nak dapat syafaat ialah, saya pernah sebut dulu itu,
Masa kita jawab azan tu, kita jawab molek-molek. Lepas azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Apa dia? Saya ulang balik. Wasilata wal fadilah. Kita mohon supaya Allah berikan wasilah. Wasilah ni apa? Bukan sad, waw, sim. Wasilah. Wasilah ini ialah tempat yang tertinggi. Tempat yang tertinggi di dalam syurga. Sebab tu kita kena faham tu betul doa selepas azan. Tempat yang tertinggi dalam syurga. Nabi Muhammad dia nak tempat itu. Kalau boleh dia dapat tempat itu diberikan kepada dia. Sebab itulah Nabi Muhammad mohon supaya umatnya mendoakan supaya dia dapat wasilah. Sebagai ganjarannya, Nabi Muhammad akan memberi syafaat dengan izin Allah kepada mereka yang mendoakan itu. Sebab apa? Sebab kita tak ada pertolongan lain. Sama ada dengan rahmat Allah ataupun dengan dengan rahmat Allah ataupun dengan syafaat daripada Allah melalui para nabi. Begitulah antaranya. Allah kata apa? Walaupun kita banyak harta atas dunia, kita banyak sahabat handai, anak-anak kita hebat-hebat, dia tak boleh jadi tebusan. Allah kata kalla, sekali-kali tidak. Innaha laza. Ini keadaan yang ketiga, iaitu keadaan neraka. Tadi cerita tentang dunia, alam hancur, kemudian keadaan manusia, bagaimana sifat orang kafir, kemudian Allah menafikan keinginan mereka untuk buat tebusan. Allah kata innaha laza. Innaha laza ni maksudnya Allah menceritakan tentang sifat api neraka. Banyak Allah ceritakan, kan? Kita pun kadang-kadang biasa dah dengar, tetapi berpandukan ayat ini Allah kata apa? Innaha laza. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Maksud api yang bergejolak iaitu api yang tersangatlah panas. Di dalam tafsir ini disebut adalah sifat api neraka yang memuncak panasnya. Bukan setakat dia panas, memuncak, ataupun orang kata kepanasan yang paling maksimum. Bukan itu saja, sifat dia apa? Nazza'atan lisyawa. Api neraka ini dia panas dan dia akan mengelupaskan kulit kepala. Kena api neraka, koyak kulit kepala. Tak tergambar kita macam mana. Kita kalau atas dunia ini setakat kena api melecur lah kalau kena sikit. Tetapi api neraka ini mengelupaskan kulit kepala. Mufassirin lain mengatakan apa? Lafaz asyawa ialah kulit kepala. Yang lain mengatakan yakni mengelupaskan kulit kepala, menghancurkan keindahan wajahnya, juga bentuk dan anggota badannya. Dan mufassirin lain mengatakan yakni mengelupaskan kulit dan daging dari tulang tempatnya sehinggalah tidak tersisa sedikit pun. Jadi maksud laza sini, naza'atan lisyawa ini, maksudnya ialah bukan setakat kulit kepala saja, dia menghancurkan tubuh badan manusia. Hancur, elok balik.
hancur elok balik. Kita biasa dengar kan, tubuh manusia ini dalam neraka dia besar, gigi dia pun macam sebesar bukit Uhud, ada yang mengatakan begitu. Kulit ditebalkan. Kenapa kulit ditebalkan? Kerana nak suruh rasa sakit terlebih. Kita pun atas dunia ini sakit ni kerana ada kulit. Bila sakit itu melepasi kulit, kita tak rasa sakit dah. Begitu keadaan dia. Kan, kulit kita nipis. Kalau kita kena luka sikit, dia sakit. Bila melepasi kulit, dia tak rasa sakit. Cedera je lah. Kan, sebab itu kita kadang-kadang kita tengok orang cedera putus tangan, dia boleh duduk elok lah. Kan, dia boleh telefon kawan dia lagi. Tangan putus lah ni. Kerana apa? Ketika itu sakit dia telah melepasi kulit. Kulit kita nipis. Di akhirat nanti kulit kita ditebalkan. Kenapa ditebalkan? Supaya kita merasai dahsyatnya sakit itu lebih hebat daripada atas dunia. Sebab itu kita tak pelik. Di akhirat nanti dia kata manusia ini besar, tubuh dia dibesarkan, gigi macam besar bukit Uhud. Kan, ada biasa kita dengar, kulit ditebalkan dan sebagainya. Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Yang memanggil orang yang membelakang dan berpaling dari agama, dan serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpan. Sifat api neraka ini Allah gambarkan bukan sahaja dia panas memuncak paling maksimum, dia akan memanggil-manggil orang ahli-ahli neraka, dia akan panggil. Macam mana panggil tu Allahu a'lam. Cara dia panggil tu Allahu a'lam. Tetapi disebut dia akan memanggil orang yang telah ditetapkan mereka itu masuk neraka. Di dalam tafsir ini disebut neraka memanggil mereka dengan lidah yang tajam lagi fasih. Neraka itu memungut mereka di antara penghuni padang mahsyar seperti seekor burung yang mematuk biji-bijian. Orang bila tengok neraka mesti nak lari. Tetapi neraka itu dia akan pungut seorang-seorang yang ditetapkan Allah masuk neraka, diumpamakan seperti seekor burung yang mematuk biji-bijian. Kita tengok burung, kita tabur beras, tabur nasi. Bila macam mana burung tu patuk, begitulah gambaran. Macam mana neraka ini panggil, tangkap seorang-seorang yang nak lari, itu Allahu'alam. Tapi Allah beri gambaran, mufassirin dah cerita seperti seekor burung yang mematuk biji-bijian. Siapa yang kena macam ni? Iaitu orang yang berpaling daripada agama. Tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang yang membelakang dan berpaling daripada agama. Siapa yang tolak agama, siapa yang benci agama dengan hati dia ataupun dengan, sebab itu disebutkan dalam tafsir ini, yakni mendustakan dengan hatinya dan menolak beramal dengan anggota tubuhnya. Siapa yang tolak dengan hati, yang tolak dengan lidah dia, dengan anggota dia, apa yang ditetapkan oleh agama, bila akhirat nanti neraka akan pungut seorang seperti burung yang mematuk biji-bijian. Pengajaran pada kita ni, jangan sekali-kali membelakangi apa yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Kadang-kadang apa yang Allah tetapkan itu tak kena dengan kehendak kita. Kadang-kadang tak kena dengan nafsu kita. Maka kita kena terima. Sama ada pada awalnya kita terima secara paksa ataupun kita terima secara
redha. Kadang-kadang dalam agama ni ada benda kena paksa. Kalau tak paksa tak ikut. Kan? Begitulah keadaan. Bukan saja orang yang membelakangi agama dengan hati dan anggota dia, termasuk mereka yang dipungut seorang demi seorang oleh neraka ini, ialah wa jama'a fa'awa, iaitu orang yang mengumpulkan harta dia. Ini sebahagian yang Allah cerita. Dalam ayat lain mungkin lain pula. Tapi dalam surah Al-Ma'arij ni, antara orang yang neraka pungut seorang-seorang walaupun cuba lari. Pertama, orang yang membelakangi agama, dan yang kedua, orang yang suka kumpul harta. Suka kumpul harta dan simpan. Seronok tengok dalam bank ada ratusan ribu. Seronok. Belanja tak nak. Memang ada jenis manusia macam tu. Dia seronok tengok duit dalam bank. Sedangkan kita ada perintah. Bukan salah ada duit banyak dalam bank. Tak salah. Tetapi kalau setelah kita mengeluarkan sedekah yang wajib, yang kita sebut sebagai zakat dan sebagainya, ataupun sedekah yang sunat, maka kita bolehlah nak simpan. Tak salah. Bukan kata menjadi satu kesalahan orang duit banyak, kan? Tetapi kita jangan mengumpul lalu menyimpannya tanpa kita mengeluarkan hak yang wajib ke atas harta itu bagi orang-orang miskin. Dia ada 8 asnaf tu lah, kan? Kita dah bagi semua, dah beres, kita boleh simpan. Tapi simpan banyak-banyak pun lama mana kita nak simpan. Inilah antara sifat-sifat yang Allah kata nanti neraka akan pungut seorang-seorang. Jadi sebagai akhirnya, antara pengajaran yang kita buat pada hari ini, kita kena yakin bahawa hari kiamat ini sesuatu yang pasti. Walaupun ada orang Islam sendiri kadang-kadang mendustakan, kita jangan terpengaruh dengan golongan-golongan yang bersifat liberal, pluralisme dan sebagainya, yang melihat hari kiamat ni seolah-olah macam perkara biasa. Saya ambil satu contoh. Dulu ada seorang Islam, seorang peguam perempuan. Dia sebut dia rasa kalau bolehlah, ini dia sebut, kalau bolehlah dalam syurga nanti, dia tak sebut dalam neraka. Kalau boleh dalam syurga nanti, dia nak dapat jiran-jiran seperti Kaparsing, Ko K Kim, jiran-jiran yang bukan Islam. Dia nak, kalau boleh, dia nak dapat orang jiran macam ni. Bermakna apa? Orang macam ni dianggap semua agama adalah sama, pluralisme. Jenis orang macam ni. Bermakna apa? Dia menafikan, seolah-olah dia menafikan azab yang ditetapkan oleh Allah bagi orang-orang yang mendustakan agama. Ada kata-kata macam ni bahaya. Kita kena dengar betul-betul dalam Al-Quran dah sebut, kan? Katalah kita tak nak dengar kata-kata ulama', tak apa, tapi dalam Al-Quran dah sebut. Ada juga orang tak suka dengar kata-kata daripada ulama' yang pelbagai, tetapi dalam Al-Quran disebut secara jelas bahawa bagaimana sifat neraka itu. Moga-moga kita tidak termasuk dalam kumpulan orang yang mendustakan agama, yang melakangi agama, yang mendustakan keadaan hari kiamat dan sebagainya. Moga-moga apa yang disampaikan itu menjadi pengajaran bagi diri saya dan tuan-tuan. Yang baik itu daripada Allah. Segala kesilapan saya mohon ampun kepada Allah dan kepada tuan-tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.